kita masuk kepada topik kita pada hari ini, iaitu fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Fokus kepada benda yang anda boleh kawal dalam market. Seperti yang saya sebut sebelum ni, anda boleh belajar pelbagai teknik. Anda boleh belajar pelbagai sistem dagangan. Benda yang boleh dipelajari. Saya minta lah sangat-sangat, bila anda belajar tu, tolong jangan tradekan dia. Nasihat. Tolong jangan tradekan dia. Ada yang kata saya, ada yang pergi kelas berbayar, lepas tu Alhamdulillah. Lepas tu yang macam ni, saya bagi tahu betul lah. Dan saya sendiri pun sama. Kita semua sama. Ni adalah ayat-ayat marketing. Buat kelas. Saya tak condemn kelas berbayar, tak. Tapi saya nak tegur cara marketing macam ni. Buat kelas, orang bayar. Okey. Dan saya sendiri pernah buat. Pakailah teknik ni. Alhamdulillah, seminggu lepas kelas dia punya keuntungan dapat cover balik. Satu hari je dia trade, dapat cover balik duit kelas. Mereka yang dalam yang tu tadi, anda bagi je 3 bulan ke 6 bulan, dia tak ada dah. Itu adalah hampir 100% berlaku. Dia print out muka aku sendiri. Astagfirullahaladzim. Faham? Bila anda belajar mana-mana sistem, mana-mana teknik, jangan apply dulu kepada market sampailah anda dapat dia punya ekspektasi. Bagus tak bagus? Semua teknik bagus. Semua teknik bagus. Boleh? Semua sistem dagangan bagus. Semua. Anda kira itik ke? Anda kira Keltner ke? Anda buat point and figure chart ke? Anda pakai market dynamic ke? Anda pakai gun ke? Anda pakai apa juga teknik, semua bagus. Yang pentingnya, bila orang tanya, sistem engkau, anda boleh jawab soalan ni. Sistem yang dipakai sekarang ni, satu entry, apa average pulangan dia? Itu expectancy. Macam-macam kelas. Ajar Dow sampai 11K sebab ada CTFE je harga yang ampun. Tak, saya tak condemn yang macam tu. Tetapi, jangan terus apply. Jangan terus apply ke dalam market. Anda dapatkan test out dia. Ini yang benda-benda yang anda boleh kawal. Sebab semua sistem anda boleh belajar. Faham tak? Anda boleh belajar, tapi anda kena tak faham. Anda kena gunakan dia, test out dia dahulu. Tapi janganlah anda dah bayar kelas, lepas tu trade. Oh, baru satu entry tiba-tiba profit. Tadi trade kecil, lepas tu tiba-tiba besar kan. Janganlah. Marah melekat dia sendiri. Jadi, benda yang anda boleh kawal cuma 2. Iaitu, berapa banyak anda trade, duit yang anda pakai dalam trading, dan sistem dagangan. Sebab itu anda kena ada objektif. Benda boleh buat duit, itulah. Okey, sebab itulah dalam trading, 2 je anda dapat kawal. Anda nak kawal dia, anda kena tahu apa anda nak. Faham tak? Jadi sistem dagangan saya tak nak ceritakan, kita akan cerita banyak minggu depan. Anda dapatkan sistem 1, sistem 2 dan sistem 3, test out, dapatkan tradable setup dia, frekuensi setup dia berapa kali untuk satu tempoh masa. Tradable setup berapa kali yang boleh di trade. Dapatkan ekspektansi untuk sistem berkenaan. Berapa satu entry kalau letak jumlah sama, berapa lebih kurang dapat dalam satu tempoh.
Dan nombor 3 adalah dapatkan tradable setup, dapatkan expectancy system untuk satu tempoh. Tak kisahlah anda boleh katakan untuk 100 kali entry berapa lebih kurang, bukan lebih kurang, berapa average dia. Anda test dahulu, sebab itu jangan pergi kelas ambil lepas tu trade baru satu entry cantik terus kata inilah teknik terhebat seluruh alam semesta. Kalau anda Liverpool saya faham. Anda bukan macam Muhammad Salah, anda bukan macam Sadio Mane, anda bukan macam Diogo Jota. Dahsyat. Tapi apa pun sempat tu test out dulu, test dia dahulu, try dulu kurang dapat perhatian, itulah tu kedai nombor susah nak tutup. Hazrin, sistem trading yang tak lengkap mewujudkan emosi trade yang berakhir pada teknik harapan. Sebab itu apa juga yang anda buat, satu sistem dagangan hendaklah mempunyai kaedah macam apakah trend. How do you identify trend? Okay, now saya pecahkan. Trend depend kepada cara anda trade. Dia boleh jadi structure, dia boleh jadi momentum. Depend kepada technical tool. Kalau anda punya trend adalah kepada momentum, anda akan trade lebih shorter term. Breakout trend, breakout, pullback dan trading balik. Apa jenis momentum itu lebih shorter term. Momentum tu yang menggunakan Bollinger Band, Keltner, menggunakan whatever momentum indicator lah, RSI, MACD, kepada kepada convergence, stokastik, itu adalah kepada momentum. Okey. Jadi definekan sistem anda mengikut structure ke, momentum kepada move ke, volume ke. Volume juga momentum. Volume adalah salah satu cara melihat momentum. Itu yang momentum oscillator kira sebenarnya. Antaranya closing price dan juga kepada volume. Ada yang contohnya macam VWAP, volume weighted average price. Kalau kat price, certain price tu berapa banyak yang transaksi berlaku kepada volume dia bukan dekat bawah, volume dia kat sebelah kanan. Market profile dan sebagainya. Jadi definekan sistem anda, trend, lepas tu kenapa dia jadi besar ni? Dan definekan juga kepada untuk setup dia, apa setup untuk entry dan exit. Jangan ada entry je. The moment anda lihat satu setup, anda lihat kepada kat mana nak keluar. Sebab anda akan melihat kepada risk reward. Dah try expectancy merah satu je risk. MU apa tu? KLCT pun betul. Kau apply dekat bola sebab itu jangan sokong tim yang satu tu. Itu tak bagus. Nampak expectancy dia tak bagus kan? Liverpool selepas 30 tahun dia mencanak-canak dah reversal dah bullish run. Tu biasalah, ada wave 1, wave 2 berlaku last year, wave 3 lepas ni. Kan, Azim? Lepas sekali wave 3. Satu game average 3 gol kot. 3 lah tu, wave 3 lah. Kan? Kalau dia 5, takut pula. Okay, trend set up. 2 tu kena complete. Tapi satu sistem, tak ada apa-apa pun. Kalau anda tak ada model size posisi. Jadi kita dah ceritakan mengenai model size posisi. Saya dah bagi Excel dia. Anda tetapkan. Bila anda, jangan baru entry 1, entry 10 entry, 1, 2, anda main tekan dia, tiba-tiba untung banyak satu, yang 8 lagi kena stop loss. Risk reward, TP tak ada, apa tak ada, main
hold, dia tiba-tiba untung apa tekan jadi. Lepas tu yang ke-11 anda masuk double lot. Orang tanya teknik bagus tak? Bagus, untung mengatasi rugi. Trading dia tak bagus. KLCT pun menang. Tengok KLCT lepas ni kan. Mana tahu dia jadi saya tinggal KL. So sempat claim. Patut 37 baru ngam 3711 tu. Okey. Model size posisi saya dah sharekan. Kalau anda ada soalan tanya mengenai model size posisi apa-apa, martingale, anti martingale, semua bagus. Saya bagi tahu betul, semua bagus. Asalkan cara anda, kita tak dapat kata kaedah ni tak berjaya. So ada orang berjaya buat duit pada pakai dia. So whatever cara pun dalam trading, asalkan anda jaga duit. Anda faham macam mana masuk, macam mana keluar arah. Anda faham prestasi sistem anda. Yang pentingnya anda tahu apa anda nak. Di sinilah kenapa. Jadi ini benda-benda dia. Ini asas. Bukan hanya dalam trading. Ini asas dalam apa juga yang anda buat dalam bisnes. Saya melihat dagangan ni sebagai bisnes tau. Kalau anda tengok apa yang kita ceritakan ni, is all business. Is all business plan. Faham tak? Anda bisnes, anda kena tahu apa trend dia. Mana satu cara anda nak berkedai, anda nak ambil staff berapa orang, anda nak buka kedai area mana, apa produk main anda, ada juga produk secondary anda, apa bilanya anda nak simpan inventory banyak, bilanya anda kena cut loss. Dia business model. Ini semua business model tau. Masalahnya kalau anda bisnes cuma harap satu. Jadi tak jadi kan. Tu jadi masalah. Kalau produk tu memang produk kuat, masa dia tengah trending, cantik. Sambil tu ada kena R&D. Tak selamanya orang pakai satu produk kan. Macam pakai L'Oreal contohnya kan. Saya pula jalan-jalan saya jumpa Nivea Men. Lagi senang aku nak cari. Cuba cari L'Oreal habis Guardian aku pergi tak jumpa. Nivea Men yang hitam ada tu. Beli apa? ni saya tunjuk. Serius ni ni. Saya tukar kepada Nivea. Saya tukar sebab susah sangat nak cari L'Oreal. Saya tak bohong. Bukan 2, ada 3. Baru cantik balik muka kan. Ni muka kusam kan. Tu contoh. Contoh. Dia bagi contoh siap ada beli barang. Bukan promote produk kan. Tapi nak cerita kepada anda bahawa sama juga macam trading kan. Bila instrumen tu tengah trend, yes. Tapi anda faham trend tak selamanya. Ada masa turun, ada masa naik. Sama juga macam ada trading. Sebab itu, saya always encourage. Jangan identify diri anda, saya gold trader lah, saya trade Euro JPY sajalah, saya trade major sajalah. Ada pelbagai instrumen. Yes, anda tak boleh nak terus diversify tanpa faham. Itu yang kita buat hari-hari. Saya terangkan indeks, saya terangkan yen, saya terangkan dolar, saya terangkan komoditi. Ikut sesi-sesi Imran, dia juga pergi satu-satu. Imran dia punya syllabus tu ikut satu-satu. Saya tak ada kesabaran nak buat satu-satu macam tu. Saya ada nota dia, saya tak ada kesabaran nak sentuh. Okey, MACD adalah moving average convergence divergence. MACD atas kosong, apa maksud dia? Atas kosong pula. Atas 50 apa maksud dia? Saya tak ada kesabaran macam tu. Apa jenis divergence, apa jenis saya tak ada kesabaran benda-benda tu. But ikut sesi Imran. Saya lebih kepada application. Pakai batu. Pakai batu tawas. Pakai batu tawas biru bukan muka, bukan jadi putih.
biru. Dulu kusam, pakai batu tawas, terus biru muka. Itu jadi lain tu Pian. Okay, now. Buku bergerak. Betul. Ikut. Padu, betul. Ikut sesi-sesi Imran. Saya beritahu betul. Anda payah. Bukan payah. Tradepedia tu, Tradepedia, Wikipedia. Faham tak? Ikut. Bagi anda nak refresh balik, ikut. Seriously. Turunkan umur 40 ke 30? 30. Ada ke dia kata 30 Sunbi? 20 lah Sunbi. Jangan aim kecil, aim besar. Itu hidup kita. Sebab itu objektif kita semua tak sama. Nampak? Saya aim besar Sunbi. Aim besar, sentiasa aim big dalam hidup. Dapat tak dapat, tak kisah. When you aim big, anda mula break it down kepada yang kecil. Sambil tu anda pergi kepada kecil-kecil tu. Okay? Mula-mula, saya nak hilangkan parut ini. Satu tu. Kan? Barulah handsome satu. Contoh. Boleh Sunbi? Jadi, dia punya ni tadi adalah untuk mudakan daripada 47. 47 semalam. Hari ni 46. Tak panas entah. Tu tanya Pian, dia pakai batu tawas. Okey. Sekarang ni semalam 47. Hari ni 46. Jadi kita pergi yang kecil-kecil tu. Okey. Mula-mula kita nak hilangkan kedut yang satu ni. Ni anda nampak kedut ni satu. Tu sama juga macam kita bila anda nak setkan objektif, ada setkan objektif tinggi tu. Lepas tu pecahkan dia. Kalau kita terus pergi cuba nak capai yang tinggi tu, payah. Sama juga dalam pembentukan objektif dalam portfolio anda. Nampak Azim? Dia nak cerita pasal ni, dia punya kona tu kiri kanan. Okey, sayang nak buang yang tu. Okey. Sama juga dalam portfolio anda. Bila anda buat satu portfolio pelaburan. Konsep brokoli. Kita serius sangat, payah juga kan. Dengan aku tidur. Tak payah korang. Dengan saya tidur. Kita ada 15 minit lagi. Astaghfirullahalazim. Okey. Bila anda buat satu portfolio pelaburan. Okey. Maklumlah kan. Betul? Okey. Bila anda buat satu portfolio, anda tak dapat tengok trading cuma duit aku letak lebih aku letak. Tak. Dia sebahagian daripada duit yang anda cuba gunakan untuk buat duit. Itu pelaburan. Faham tak? Bila anda trading ni anda berlabur. Anda bukannya apply kerja jadi trader. Saya trader XM. Saya selalu dapat soalan macam tu. Bang, saya nak belajar dengan abang. Boleh tak saya jumpa abang? Saya trader XM. Saya tanyalah dia, office kat mana? Saya selalu tanya soalan tu. Tak ada pula jumpa dia dekat office. Dekat Bangsa South ke? Dekat mana ke? Tak nampak pun dia punya office. Nampak pen tengah berjalan Bangsa. Okey. Tengok, aku dah pergi ke sana dah, Azim. Okey. Bila anda buat portfolio pelaburan, trading, dia bukannya portfolio trading bebas daripada anda punya. Tak. Semua ni berkait. Dia adalah sebahagian daripada aset. Ini adalah pelaburan kepada aset tetap. Ini kepada variable asset. Variable asset ni yang anda trade. Serius tapi santai. Sambil-sambil lah. Jadi 47, aim 20 tahun. Macam mana bukan aku 20 tahun? Tak tahu. Nanti cari gambar lama. Dia up lagi kat Facebook dia. Korang jangan komen mengada-ngada. Okey. Jadi, first tadi anda buat belanjawan anda. Buat belanjawan anda. Now, yang ini kita dah cerita semalam. Saya tak nak ulang. Ada soalan tak benda ni? Kalau ada, kena terangkan lagi. Kita dah terangkan semalam. Now, bila anda buat portfolio, anda kena tengok diri anda. Portfolio pelaburan, dia tak sama kepada semua orang tau. Dia tak sama. Semua kita lain-lain. Modal tak sama, masa tak sama. Kau ada 1,000, aku ada 5%.
Yang ni ada masa, yang ni tak ada masa. Dia ni memang bekerja untuk, contoh pengurus dana, untuk jaga duit orang. Ada yang memang bekerja tak ada masa. Memang ada seorang ni dia student saja, dia tak ada masa, dia sibuk dengan belajar, dia sibuk nak trade juga. Boleh, tapi kita semua tak sama. Kita semua tak sama, ya. Sebab itu anda kena pastikan bila anda buat portfolio, ada 4 ni yang anda kena fikirkan. Sebab ini semua akan berkaitan dengan nombor 1, masa anda. Nombor 2, modal anda. Bang, saya ada $100 je bang lepas buat bajet ni bang. Saya nak trade. Saya nak melabur bang. Tapi saya nak beli bond. Macam mana tu? Tak dapat street view di sana. Tak dapat. XM pusat kat mana? Dekat Cyprus Ada gambar, ada atas, ada. Ada. Anda fikirkan dia, semua ni. Saya tak dapat nak katakan ini adalah apa yang sesuai kepada anda. Sebab cuma anda yang dapat jawab soalan-soalan ni. Okey, yang pertama, agihan aset. Anda nak beli aset apa? Anda masuk kripto. Kalau anda melabur dan menggunakan duit lebih, so anda tahu itulah satu instrumen yang mempunyai pergerakan yang besar turun naik. Di sangat berkira-kira nak trade satu instrumen. Yes. Maksudnya anda dah berfikir pasal risiko, Pian. Anda start locate. Tak macam dulu. Kalau nampak chart kan. Nampak chart tekan. Nampak chart tekan. Nampak perubahan diri sendiri. Nampak tak, Pian? Kan? Kalau dah tak boleh tekan, nampak chart kawan, try tekan, Pian. Tengok bertumbuk ke tak? Tengoklah. Best lepak diorang lah. Tekan, dah tak boleh. Not enough money, dia kata. Tengok cat kawan, tengok cat kau. Wah, masuk apa? Try tekan cat dia. Tengok bertumbuk ke tak bertumbuk diorang. Tadi elok duduk kat Starbucks kan. Starbucks diorang bertumbuk. So apa dia tekan cat aku? Dia kepatut. Nampak? Bila kita dah so kita berkira pasal duit. Anda akan berkira pasal cuma nak masuk setup yang betul-betul nampak. Bila anda nak beli something, anda akan sentiasa, even kepada cara hidup anda, dulu senang nak belanja. Anda akan dapati perubahan tu berlaku pada diri anda. Dan bila anda buat balik kepada kepercayaan, semua cara hidup, cara anda berfikir akan mula bertukar. Slowly, but surely. Anda akan nampak benda tu berlaku. Janji dia istiqamah. Nak istiqamah ataupun sentiasa nak sustain dia adalah kepada buat kepercayaan. Sebab itu saya duk tekankan kepercayaan tu. Tekan. Itu untuk anda sentiasa jaga disiplin. Itu yang keep saya on track. Kalau sekejap buat, sekejap tak buat, dia tak payah. Okey, jadi apa aset anda nak masuk? Nombor 2, duit nak pergi mana? Sebab lain aset, lain dia punya pulangan, lain dia punya masa. Nombor 3, anda akan buat imbangan berkala kepada agihan aset. Kalau anda dapati sekarang ni saham tengah naik contohnya, lebih besar kepada saham. Ni yang expectancy tu. Sama juga dengan imbangan strategik kepada each individual portfolio. Sudah tak sebarang, itulah. Anda akan mula berfikir your personal financial. Nak beli something, bila masuk trading, invest pun duk berkira. Ya. Alhamdulillah. Anda akan mula berfikir. Sebab anda akan tengok trading daripada sudut yang lebih besar. Anda tak cuma tengok duduk, ada depo 50 tekan. Kan? Lain. Tak dapat. Yes, faham dia. Dan di sinilah anda akan lihat apa jenis portfolio anda.
anda akan letakkan apa jenis portfolio anda. Masalahnya, ramai yang kata dia trade untuk duit lebihan. Tak apa buat semua ni, aku ada lebih lah $50 bulan ni, aku trade lah. Tu masalah. Ini masalah sebab dia jadikan trading ni sebagai hobi. Strategi bola, low risk 1 macam goalkeeper, moderate risk 3 defender, EPF bond capital guaranteed, moderate high risk 2 unit trust, REITs, okay. REITs kena tengok location, Zim. ETF dan lebihan midfielder and striker, okay. So yours is more defensive. Yours is more defensive, Azim. Yours is more defensive. Jadi dia mana satu yang sesuai, anda kena tahu kepada anda. Sama juga macam trading, anda tak dapat cuma duit lebih. Definekan semua pasal duit dahulu. Buatkan belanjawan anda, tentukan toleransi risiko. Kita dah cerita benda ni banyak kali. Now, apa jenis portfolio anda? Macam Azim tadi, it goes for more kepada defensive. You are going more kepada defensive, more long term, more day one. Dia sesuai kepada individu yang lebih you don't need fast money. Everybody need money, but you know when you go for fast, you go for either fast, either make or break. Itu fast, itu adalah agresif. Mana satu yang sesuai? It comes back kepada toleransi risiko anda. Mana perginya? It comes back to toleransi risiko anda. Nampak? Kalau anda baca pasal financial literacy, dia akan banyak cerita pasal benda ni, Zim. Toleransi risiko tak sama kepada setiap individu. Whatever it is, anda kena definekan makna equity yang anda gunakan tu. Dalam ni tadi, dalam portfolio anda, you need to define okay, the meaning of the equity yang anda letakkan dalam kesemua portfolio ni. Adakah itu simpanan? Adakah itu, dan anda tentukan jenis portfolio. Ada buat satu core dahulu, Zim. Buat satu core dahulu untuk duit dana pencen. Kalau tak bekerja lagi, bila? 10 tahun? 15 tahun? 5 tahun lagi? Saya letakkan satu. The most important is anda ada objektif. Dia masalahnya kalau tak ada. Tu jadi masalah. Yes. Tanpa benda ni, anda binakan satu core portfolio anda dahulu. Maybe ini sebagai anda punya duit pencen. Maybe ini sebagai duit anda bersara nanti. Ataupun anda nak bina satu lah, 100, aku nak ada 1 juta dalam tempoh setahun, dalam tempoh 5 tahun. Or whatever. Yang penting anda ada satu core. Yang core tadi, you can go for more defensive. Faham tak? Yang core tadi, anda boleh pergi kepada more defensive and more longer term. Semua kita lain, betul. Tapi sebabnya semua kewangan kita tak sama. Your pun tak sama. Your understanding of it pun tak sama. But the thing is, kalau anda ada satu objektif jelas apa anda nak, then anda boleh start working towards it. Kalau tak, kita akan jadi lebih kurang 85% penduduk yang biasa. Tak kisah kat US ataupun kat Malaysia. Ini statistik kat US. 85% lepas pencen pun dia tak cukup duit. Dia tak ada simpanan. Dia masih bergantung kepada keluarga dan tak dapat nak bersara. Dia ada duit macam EPF lah, apa whatever, 401k tu. Tapi biasanya duit tu tak, kalau hidup lama, lebih 5 tahun tak cukup dah.
Okay, so if you are going for more longer term, more that one, you build that core dahulu. Dan anda katakan, kalau aku nak bersara, itu meaning equity, anda kena letakkan ya. Ni benda yang anda kena fikir, Zim ya. How much, berapa, and factor in inflation. Adakah inflasi akan mengganggu anda punya plan ni? Sebab katalah anda kata aku akan mempunyai core yang cukup, duit yang cukup dalam portfolio ataupun reta yang cukup dalam portfolio core aku ni, tak masuklah tanah or whatever, yang menjana income. Kalau dia sampai maybe berapa? 5 million, 10 million or whatever. Katalah 1 million. Kita letaklah 1 million. 1 juta. Kena faham, kalau kita letak tempoh 10 tahun, 1 juta ni, dia mungkin menyusut sebanyak 40% sekurang-kurangnya value. Kalau kita ambil 4% average, kita punya inflation. Dia boleh menyusut 40%. Maksudnya dalam tempoh ni nanti, nilai dia cuma 600,000. Kalau kita ambil pukul rata lah. 3.8 million, whatever. Letakkan satu. So, letakkan, it depend. Dia sebenarnya, kalau anda ada 1 juta, anda duduk tengah KL, sebelah KLCC, tak cukup. Betul, Bian? Faham? Saya letakkan satu figure senang nak kira. Kalau 3.8 nak kira 10. Faham? Kalau anda ada 1 juta, duduk sebelah pokok kelapa, dekat pulau mana-mana, kan? Garam pun pergi keringkan air laut, kan? Nak ikan, tengok ikan tombak sikit, dapat 2 ekor. Ayam pun terjun dari langit. Cukup. Faham? Jadi kena tengok kepada anda. Kena tengok anda punya lifestyle yang anda strive for. Because financial freedom, it depend on you. So, anda kena tengok juga. Bila anda letakkan satu target macam ni, apa kena benda dengan trading? Segala-galanya. Everything. So, trading anda letakkan satu makna kepada dia. In 10 years, kalau anda katakan aku nak capai jumlah ni, dalam satu tempoh, anda nak, bayangkan anda di mana? Anda kat mana pada waktu tu? Rumah sebelah masjid ke? Kan? Or whatever. Adakah anda nak maintain macam sekarang ke? Jadi anda kena letakkan satu, where do you see yourself masa anda dah capai portfolio tu. Okey, itu untuk core. Masukkan faktor inflasi, jangan tak masukkan faktor inflasi. Takutnya anda kata projection growth dia adalah 5% tahun. Tolak dengan inflation 4%, dapatlah 1%. Jadi benda-benda ni kena ni, dan tengok instrumen yang anda ni, adakah dia macam tips, apa dalam bahasa kat Malaysia, adakah dia dia offset kepada inflasi atau tak offset kepada inflasi. Benda-benda ni kena fikir. Bila anda buat anda punya projection untuk income, even kepada pasif, you need to factor in faktor inflation. Remember that one, Pian. Anda boleh kata growth dapat passive return 10k setiap bulan for the next 8 years, 10 years. Tahun pertama, yes, mungkin 10k adalah 10k. But tahun ke-10, 10k tadi nilai dia tak sama dengan first year punya 10k. Masukkan faktor tu. Ramai lupa pasal the purchasing power punya loss. Jangan cuma, sebab itu you need to understand every instrument yang anda letak duit. Kalau dia growth dia certain percentage, return dia certain percentage dan fix.
Okey, ada bagus, ada tak bagus. Bagus kita tahu nilai dia. Tak bagus, tu tadilah. Yap, dapat DCF. Dah habis masa dah Dah pukul 4, astagfirullahalazim. Kita baru satu portfolio. Okey Irina, saya nak pecahkan. Kita simpan dulu yang ni. InsyaAllah kita bincangkan lagi pasal portfolio ni dengan yang lain-lain. Whatever it is, anda ada satu objektif jelas apa yang anda nak buat, apa anda punya goal, dan anda letakkan objektif yang jelas lah dalam everything that you do. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, termasuk dagangan anda, kena ada objektif jelas. Jumpa lagi insyaAllah pada jam 7 nanti untuk segmen analisa pasaran. Ingat, kita dah tukar kepada pergerakan dekat indeks. Saya tak lukis, saya tak tahu sempat ke tak, sebab ada kerja sikit. Kita jumpa lagi insyaAllah pada jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semua.